Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk siri video yang seterusnya. Dalam siri video kita kali ini, kita masih lagi membincangkan tentang tajuk fungsi. Standard kandungannya ialah 1.2, iaitu fungsi gubahan, ya. Okey, dan standard pembelajaran kita di sini ada 3 perkara yang akan kita pelajari, iaitu yang pertama memberihalkan hasil gubahan dua fungsi, yang kedua menentukan fungsi gubahan, dan yang ketiga menentukan imej suatu fungsi gubahan apabila objek diberi dan sebaliknya, ya. Okey, objektif pembelajaran kita ialah yang pertama memahami konsep fungsi gubahan dalam konteks kehidupan seharian dan dalam konteks matematik, dan yang kedua menentukan fungsi gubahan FG, GF dan FF, dan yang ketiga ialah menentukan imej atau objek suatu fungsi gubahan. Baiklah para pelajar sekalian, kita mulakan dengan slide yang pertama, ya. Dalam slide ini kita cuba untuk memahami, ya, konsep fungsi gubahan dalam konteks persekitaran. Baik, di sini diberikan 3 set, iaitu A, B dan C. Di dalam set A ini ialah Amir, B, Zul di sini dan juga Din dalam set C, ya. Okey, kemudian kita lihat, apakah hubungan antara Amir dan Zul, ya. Okey, jadi dinyatakan di sini bahawa Zul ini merupakan bapa kepada Amir, ya. Baik, perhatikan di sini, ya, cara kita membaca suatu fungsi, ya, seperti ini, ya, dari kanan ke kiri, ya, cara kita baca, ya, iaitu Zul adalah bapa kepada Amir, ya. Walaupun anak panahnya yang kita gunakan seperti ini, ya, iaitu dari Amir dipetakan kepada Zul, ya, tetapi cara kita baca adalah dari kanan ke kiri, ya. Okey, itu sistemnya, ya. Baik, kemudian Zul dan Din. Okey, apakah fungsi antara Zul dan Din? Kita perhatikan di sini diberikan bahawa Din ini merupakan abang kepada Zul, ya. Okey, jadi maknanya kat sini antara Zul dan Din ini, Zul dan Din merupakan adik-beradik, ya. Jadi sekarang apa yang nak kita lihat di sini ialah apakah hubungan antara Amir dengan Din. Yang ini yang kita nak lihat, ya. Seperti dalam gambar ni, saya Haji Din, ni. Okey, jadi Din ni adalah abang kepada Zul. Jadi daripada sini dapatlah kita ketahui bahawa Din ini, Haji Din ni merupakan bapa saudara kepada Amir, ya. Kan? Jadi kan bapa saudara ni, yang inilah yang mentakrifkan apa yang dikatakan sebagai fungsi gubahan. Faham, jadi itulah dia maksud fungsi gubahan dalam konteks persekitaran, ya. Baik, seterusnya kita nak cuba bawa konsep fungsi gubahan di dalam konteks persekitaran ini. Kita nak bincangkan fungsi gubahan dalam konteks matematik pula. Okey, jadi macam mana cara dia, Baik, begini, bapa kepada ni, fungsi bapa kepada ini kita simbolkan dengan suatu huruf, iaitu huruf G. Kemudian fungsi abang kepada ni, kita kena gunakan huruf, dan kali ini kita tak bolehlah gunakan huruf yang sama, huruf G tak boleh guna dah, sebab G itu bermakna bapa kepada, jadi kalau abang kepada, maka kita gunakanlah huruf lain sebagai perwakilan, sebagai contoh menggunakan huruf F, okey. Jadi sekarang ni untuk bapa saudara ni kan, bapa saudara kepada ni, kita akan menggunakan huruf apa untuk mewakili bapa saudara, itu persoalan dia, kan. Okey, dalam sistem matematik kita akan wakilkan bapa saudara ini, fungsi gubahan ini dengan simbol FG. Baik, perhatikan di sini, FG ini adalah simbol semata-mata, bukan bermakna F darab G, okey. FG itu adalah simbol semata-mata yang menunjukkan gubahan antara F dengan G. Dan perhatikan di sini untuk menentukan simbol ni, cara kita tulis, kita baca dari kanan ke kiri, sini F, sini G, kan, maka fungsi gubahannya ialah FG. Baiklah para pelajar sekalian, di sini perlu difahami betul-betul, FG ini bukan F darab G. Okey, oleh itu
FG merupakan satu simbol semata-mata. Jadi maknanya FG dan GF suatu perkara yang berbeza ya. Maknanya FG dan GF tidak sama. Okey, jadi kita lihat di sini dalam bentuk tata tanda fungsi ya. Maka kita boleh tuliskan sebagai fungsi gubahan FG di mana Amer akan dipetakan kepada Din. Macam tu boleh Okey. Baiklah para pelajar sekalian, untuk slide yang seterusnya ni kita akan membincangkan berkenaan dengan konsep fungsi gubahan dalam konteks matematik ya. Okey, di sini diberikan satu gambar rajah anak panah di mana X akan dipetakan kepada Y di bawah satu fungsi iaitu fungsi F. Okey, daripada sini kita boleh nyatakan fungsi F ini dalam bentuk tata tanda fungsi yang mana kita boleh tulis F kurungan X sama dengan Y. Di mana X itu adalah objek dan Y itu adalah image ya. Okey, jadi kita boleh lukiskan sekali lagi gambar rajah anak panah ini di mana sekarang ini kita boleh tulis seperti ini oleh kerana kita tahu bahawa Fx sama dengan Y jadi maknanya Y ini boleh juga kita tulis sebagai Fx sekali lagi cikgu tunjukkan di sini Y ini kita tulis sebagai Fx sebab Y sama dengan Fx. Okey, maka kita boleh tulis seperti ini di bawah fungsi F, X akan dipetakan kepada Fx. Okey. Baik, seterusnya di sini kita lihat satu lagi gambar rajah anak panah melibatkan 3 set iaitu melibatkan fungsi gubahan di sini fungsi F, okey, di mana di bawah fungsi F X akan dipetakan kepada Fx. Di sini di bawah fungsi F, X adalah objek, Fx adalah image. Okey, sekarang ni di bawah fungsi G Fx sudah menjadi objek kepada fungsi G. Betul? Sekali lagi, Fx telah menjadi objek kepada fungsi G. Okey, maka dengan itu image-nya ialah kita boleh tulis seperti ini, G kurungan Fx nampak? Di bawah fungsi G, Fx akan dipetakan kepada G kurungan Fx. Okey, maka daripada sini, okey, ini adalah fungsi gubahan GF ya. Maka daripada sini kan, kita boleh buat satu rumusan iaitu GF ataupun fungsi gubahan GF dengan objek X, dia akan sama dengan fungsi G dengan objek Fx. Kan? Okey, ataupun kita tulis seperti ini. Fungsi gubahan Fg, objek X, boleh ditulis sebagai fungsi F kurungan Gx. Nampak? Okey, untuk keterangan lanjut di sini, ini GF inilah merupakan fungsi gubahan GF dengan objek X. X ini adalah objeknya. Okey, sama dengan ataupun boleh ditulis sebagai di sini fungsi G dengan objek Fx. Nampak tak? Okey. Jadi sekali lagi kita lihat di sini fungsi gubahan GF dengan objek X, dia akan sama dengan fungsi G dengan objek Fx. Yang ini kamu semua kena faham betul-betul Inilah dia sebenarnya tarifan kepada fungsi gubahan dalam konteks matematik. Baik, di sini ada peringatan iaitu GF bukan bermaksud G darab F seperti yang cikgu katakan tadi Okey, para pelajar, kita teruskan. Baiklah, dalam slide ini kita akan bincangkan beberapa contoh soalan untuk kita menentukan fungsi gubahan apabila diberikan dua fungsi. Okey, lihat di sini contoh yang pertama diberikan fungsi F dan G Fungsi F diberikan sebagai 2x tambah 3 dan fungsi G diberikan sebagai x kuasa 2 tolak 1. Baik, kita diminta untuk menentukan fungsi gubahan FG dan kemudian GF Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat takrifan ini seperti yang kita baru belajar tadi slide sebelum ini Kita nak cari sekarang ialah fungsi gubahan FG. Kita tuliskan seperti mana takrifan ni. Okey.
Kemudian seterusnya, apa itu GX ya? GX ialah X kuasa 2 tolak 1. Jadi kita tuliskah kat sini? X kuasa 2 tolak 1. Baik, sekarang ni X kuasa 2 tolak 1 ini sudah menjadi objek kepada fungsi F ya. Okey, fungsi F tu apa? Cuba kita baca fungsi F. Cara kita baca fungsi F ni seperti ni X ini adalah objek kan? X itu adalah objek. Jadi cara bacanya ialah 2 darab objek tambah 3. Sekali lagi, 2 darab objek tambah 3. Jadi kan kita tulis seperti ni. 2 darab objek, okey, tambah 3. Nampak objek dia sekarang ialah X kuasa 2 tolak 1 kan? Okey, kemudian kita ringkaskan ringkaskan dapatlah inilah dia jawapannya. Ini adalah fungsi gubahan FG. Okey. Baik, seterusnya kita nak cari fungsi GF pula. Sama juga kita mulakan dengan takrifan tadi, di mana fungsi gubahan GF kurungan X boleh ditulis sebagai fungsi G kurungan Fx. Jadi Fx ini apa dia? Fx ini ialah 2x tambah 3. Okey, 2x tambah 3 ini dia merupakan objek kepada fungsi G. Okey, kita tengok fungsi G dan kita cuba baca macam mana cara kita nak baca fungsi G ni? Caranya ialah kamu jangan baca sebagai X kuasa 2 tolak 1 Kamu baca sebagai objek kuasa 2 tolak 1. Objek kuasa 2 tolak 1. Jadi nanti akan jadi macam inilah. Objek kuasa 2 tolak 1. Kan di sini objeknya ialah 2x tambah 3 kan? Jadi 2x tambah 3 kuasa 2 tolak 1. Kemudian kita kembangkan apa semua, kita ringkaskan, akhirnya kita dapat jawapan seperti ini. Inilah dia fungsi gubahan GF. Baiklah para pelajar sekalian, di sini cikgu berikan slide latihan kelas 1 Okey, jadi sekarang ni apa yang perlu anda buat ialah anda cuba pause sebentar video ini dan cuba jawab soalan ini dalam slide seterusnya cikgu akan terangkan langkah penyelesaiannya. Okey, cuba kamu jawab terlebih dahulu. Okey. Baiklah, untuk jawapan kepada latihan kelas yang pertama ni, okey, diberikan fungsi F, diberikan F ialah 5 tolak X, manakala G ialah 2X tolak 1. Okey, cari fungsi F, G dan GF. Baik, kita lihat di sini penyelesaiannya. Okey, langkah pertama, sebaiknya kita tulis dulu fungsi-fungsi yang diberikan ini ke dalam bentuk kurungan sama dengan seperti ini Okey. Jadi cikgu nak bagi sedikit panduan di sini Kadang-kadang kita menggunakan titik dua bertindih anak panah dan kadang-kadang kita menggunakan kurungan sama dengan jadi bila masa kita akan gunakan anak panah ni dan juga sama dengan sebagai panduannya seperti ini dalam soalan selalunya diberikan dalam bentuk titik dua bertindih anak panah. Tapi bila kita nak selesaikan ataupun nak cari jawapan, kita pindah ke dalam bentuk kurungan sama dengan ni. Selalunya macam itulah Okey, kita teruskan di sini. Kita nak cari fungsi FG tadi. Fungsi gubahan FG dia sama dengan fungsi F kurungan GX Okey, kemudian GX tu apa dia? GX tu ialah 2x tolak 1 Jadi sekarang ni 2x tolak 1 ini telah pun menjadi objek kepada fungsi F. Kemudian kita baca fungsi F tu. Macam mana cara nak baca dia? 5 tolak objek. 5 tolak objek. Nampak? 5 tolak objek. Buat macam tu. Dia sebaiknya ikut macam yang cikgu tunjuk ni Kamu buatkan kurungan dulu buat sangka dulu kemudian baru kita masukkan burung dia Okey, 5 tolak objek. Objek ni apa? Objeknya ialah 2x tolak 1 kan? Masukkan di situ. Objeknya ialah 2x tolak 1. Okey. Kemudian kita ringkaskan Baik, hati-hati di sini. Okey, bila kurungan telah dia tulis di sini dan sini pula ada tolak jangan mudah-mudah kita nak buang kurungan ni, pastikan buang dengan cara yang betul Okey, darabkan ke dalam maka jadi seperti ini nanti. Okey, 5 tolak 2x. Nampak ni? Tolak jumpa tolak tambah
Okey, jadi kemudian ringkaskan 5 tambah 1 jadi 6. Jadi 6 tolak 2x. Di sini jangan pula 6 tolak 2 sama dengan 4. Nanti kamu kata jawapan dia 4x pula. Jangan macam tu. Tu tak betul lah dari segi algebra dia. Okey, itulah dia fungsi gubahan fg. Okey. Seterusnya fungsi gf. Baik, kamu semaklah jawapan kamu masing-masing. Baik, fungsi gf boleh ditulis sebagai fungsi g dengan objek fx. Jadi kita tulis fungsi g. Fx apa ya? Fx ialah 5 tolak x. 5 tolak x di sini. Okey. 5 tolak x ini telah pun menjadi objek kepada g. Jadi apa dia fungsi g? Cuba baca fungsi g. Cara baca dia ialah 2 darab objek tolak 1. 2 darab objek tolak 1. Buat sangka dulu. Burungnya letakkan kemudian. 2 darab objek tolak 1. Objek dia apa? Objek dia 5 tolak x. Baru kita masukkan objek dia. Okey, kemudian kita kembangkan. Nampak? Okey, kemudian ringkaskan. Akhirnya dapat jawapan seperti ini. Inilah fungsi gf untuk latihan yang pertama ni. Okey, cikgu harap kamu dapat jawab dengan betul. Okey, kalau salah tengok di mana kesilapan yang kamu buat. Pastikan kamu faham betul-betul apa yang sedang kita pelajari. Okey, kita lihat latihan yang kedua. Diberikan fungsi f dan g. Okey, seperti yang tunjukkan di situ. Cari fungsi f, g dan juga gf. Okey, jadi seperti yang cikgu sarankan, iaitu kamu pause dulu video ni dan kamu cuba dulu. Baru kemudian kamu lihat penyelesaiannya dan buat perbandingan dengan jawapan yang cikgu tunjuk dibandingkan dengan jawapan yang kamu perolehi. Okey. Baiklah, kita lihat penyelesaian kepada latihan kelas yang kedua ni. Okey, diberikan fungsi f dan fungsi g. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita tukar dulu ke dalam bentuk kurungan sama dengan untuk kedua-dua fungsi ini. Baik, seperti biasa tadi, fungsi fg, fungsi gubahan fg boleh ditulis sebagai fungsi f kurungan gx. Ini sebagai langkah pertama dia. Yang ini kena ingatlah. Okey, kemudian langkah seterusnya kita gantikan gx itu sebagai x tambah 4. Dan x tambah 4 ini merupakan objek kepada fungsi f. Dan baca fungsi f tu. Fungsi f diberikan sebagai 2 darab objek bahagi objek tolak 2. Dan sebaiknya kita tulis seperti ini dulu 2 darab objek bahagi objek tolak 2. Jadi objek dia apa? Objek dia ialah x tambah 4. Barulah kita masukkan. Okey, kemudian kita ringkaskan. 2 darab x, 2x, 2 darab 4, sini 8. Jadi kurungan ni berada di sebelah depan ni, kita boleh buang macam tu saja pun tak apa. Sebab dia letak di sebelah depan sini. Jadi x tambah 4 tolak 2. 4 tolak 2 jadi 2 kat sini. Okey, tapi jangan lupa bila fungsi itu diberikan dalam bentuk pecahan seperti ini, seperti yang pernah kita bincangkan berkenaan dengan pecahan di mana tidak boleh kosong. Penyebutnya di bawah ni tak boleh kosong. Oleh itu nilai x tidak akan tertakrif. Nilai x tak tertakrif pada nilai negatif 2. Kalau x itu negatif 2, nanti akan dapat kosong bawah ni. Maka fungsi kita tak akan lengkap. Tidak lengkap sekiranya kita tak tuliskan maklumat ini. Jadi fungsi ini mesti berakhir dengan menyatakan yang x tidak boleh sama dengan negatif 2. Barulah ini jawapan yang terakhir kita. Okey. Seterusnya cari fungsi gf. Langkah pertama semua dah faham. Langkah kedua gantikan fx. Jadi ini akan jadi objek kepada g. G apa dah g? Objek tambah 4. Objek tambah 4. Objeknya ialah 2x per x tolak 2. Kemudian macam mana kita nak ringkaskan? Ini kemahiran algebra saja ni sebenarnya. Okey, caranya adalah samakan penyebut bawah ni. Okey, maknanya kita kena tulis seperti inilah untuk samakan penyebut dia. Oleh itu kita boleh tulis seperti ini. Okey, yang atas kita tambahkan dengan yang atas ni. Okey, kemudian kita ringkaskan. Dapatlah jawapan seperti ini.
Seperti yang cikgu katakan tadi, jika fungsi itu diberikan ataupun kita perolehi dalam bentuk pecahan, pastikan yang di bawah ini ataupun penyebut ini tak boleh sama dengan sifar. Jadi sehubungan itu dalam konteks ini, X tak boleh ambil nilai 2. Kalau ambil 2 jadi 2 tolak 2 jadi kosong lah sini kan. Macam tu Okey, oleh itu ini adalah jawapan untuk fungsi GF. Boleh semua? Baik, seterusnya latihan kelas yang ketiga diberikan fungsi G di sini, iaitu G X dipetakan kepada X kuasa 2 tolak 3, cari fungsi G kuasa 2 ya. Okey, di atas ni kamu buat pembetulan sikit tidak ada fungsi F kat sini diberikan fungsi G saja ya. Okey, jadi bagaimana? Kamu cuba dulu, okey. Okey, kita lihat penyelesaian kepada latihan kelas yang ketiga ni. Diberikan fungsi G. Kita tuliskan dulu G dalam bentuk kurungan sama dengan di sini. Okey. Dan kita diminta untuk mencari G kuasa 2. Jangan salah faham dalam fungsi bila jumpa G kuasa 2, dia bukan bermakna seperti mana kuasa 2 yang biasa kita jumpa contohnya macam 4 kuasa 2 sama dengan 16, 5 kuasa 2 sama dengan 25. Bukan itu maksud dia. Ataupun G kuasa 2 bermaksud G darab G, bukan dia G kuasa 2 bermakna GG, iaitu fungsi gubahan antara G dengan G. Okey. Kemudian langkah penyelesaian kita seperti mana yang kita tengok sebelum-sebelum ni fungsi gubahan G dengan G boleh ditulis sebagai fungsi G kurungan GX. Jadi nampaknya kat sini GX ini merupakan objek kepada fungsi G. GX itu ialah X kuasa 2 tolak 3 ya. Jadi fungsi G apa dia? Kita baca fungsi G. Fungsi G diberikan sebagai objek kuasa 2 tolak 3 ya. Jadi objek kuasa 2 tolak 3. Objeknya apa? Objeknya ialah X kuasa 2 tolak 3 lah. Okey. Jadi kemudian kita kembangkan di sini ya. Kembangkan dan ringkaskan akhirnya kita dapat jawapan seperti ini. Inilah dia fungsi G kuasa 2 ya. Okey. Bagaimana dengan jawapan kamu semua? Sama ke tak sama Okey. Teruskan ya. Baiklah para pelajar sekalian, untuk slide yang seterusnya ni kita akan belajar bahagian yang seterusnya iaitu menentukan imej bagi suatu fungsi gubahan. Okey. Di sini diberikan contoh fungsi f iaitu 2x tambah 1 dan fungsi g x per x tolak 1. Cari nilai fg kurungan 3 dan gf kurungan 2. Maknanya di sini kita diminta untuk menentukan imej kepada objek 3 di bawah fungsi gubahan fg. Begitu juga kita diminta untuk menentukan imej kepada 2 di bawah fungsi gf. Bagaimana cara penyelesaian dia? Baik, seperti biasa kita tuliskan dulu fungsi f dan g ini menggunakan kurungan dan sama dengan. Baik, kita mulakan di sini fungsi gubahan fg kurungan 3 boleh ditulis sebagai f kurungan g3. Jadi sekarang kan kita perlukan g3. Jadi kita dapatkan g3 terlebih dahulu. Macam mana nak dapatkan G3? Gantikan X dengan 3. Objek dia 3 ya. Jadi 3 per 3 tolak 1. Ringkaskan jadi 3 per 2. Jadi maknanya di sini kita boleh tulis F G3 itu adalah 3 per 2. Okey. Jadi F kurungan 3 per 2 di mana fungsi F objeknya ialah 3 per 2. Kita lihat di sini fungsi F 2 darab objek tambah 1, maknanya 2 darab objek iaitu 3 per 2 tambah 1. Kita potong 2 dengan 2 ni, maka kita ringkaskan, akhirnya kita dapat jawapannya lah 4. Maknanya 3 akan dipetakan kepada 4 di bawah fungsi gubahan fg ya. Okey, untuk gf2 pula. Gf2 okey, kita boleh tulis sebagai G kurungan F2. Di sini kita perlukan F2. Jadi bagaimana nak dapat F2? Rujuk kepada fungsi F, gantikan X dengan 2. Okey, maka kita dapat sini 5.
Jadi maknanya F2 itu adalah 5 ya. Jadi G5. Jadi G5, tengok fungsi G, kita gantikan X dengan 5 ya. Jadi kita akan tulis 5 per 5 tolak 1 dan ringkaskan, maka inilah jawapannya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Di sini diberikan fungsi f iaitu x kuasa 2 tolak 7 dan fungsi g 2x tambah 1. Cari nilai-nilai x yang mungkin jika g fx sama dengan 7 ya. Maknanya di sini kita diminta untuk mencari objek kepada image 7 di bawah fungsi gubahan gf ya. Okey, bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti yang ditunjukkan di sini. G fx sama dengan 7. Okey, seperti yang kita faham, G f boleh ditulis sebagai G kurungan fx. Okey, dan fx itu ialah x kuasa 2 tolak 7 dan dia merupakan objek kepada fungsi G. Okey, fungsi G, apa dia fungsi G? Fungsi G ialah 2 darab objek tambah 1. 2 darab objek tambah 1. Jadi objeknya apa sekarang ni? Objeknya ialah x kuasa 2 tolak 7. Okey. Maka daripada sini kita kembangkan. Okey. Dan kita ringkaskan, akhirnya kita dapat tulis x kuasa 2 sama dengan 10. Jadi di sini kita teruskan untuk mendapatkan x punca kuasa 2 10 dan jangan lupa di sini ada tambah tolak ya, iaitu positif dan juga negatif. Maknanya ada dua nilai x di sini ya, iaitu satu untuk negatif punca kuasa 2 10 dan satu lagi ialah untuk positif punca kuasa 2 10. Maka dengan itu inilah dia nilai-nilai x ya, yang memenuhi g fx sama dengan 7. Maksudnya di sini dua-dua nilai x ini akan dipetakan kepada 7 di bawah fungsi gubahan gf ini. Itulah maksud dia Okey. Baiklah para pelajar sekalian, dengan itu maka tamatlah perbincangan kita ataupun pembelajaran kita dalam siri video kali ini. Dan kita buat rumusan di sini, kembali semula kepada catatan awal kita tadi, iaitu objektif pembelajaran kita adalah untuk memahami konsep fungsi gubahan dalam konteks kehidupan seharian dan dalam konteks matematik. Telah pun kita bincangkan menentukan fungsi gubahan FG, GF dan FF, telah pun kamu fahami ya, dan menentukan image ataupun objek suatu fungsi gubahan seperti yang telah kita bincangkan ini tadi. Baik, cikgu harapkan segala objektif pembelajaran ini telah pun tercapai ya. Maka dengan ini cikgu tinggalkan aktiviti kerja rumah kamu ya, merujuk kepada buku teks muka surat 14 latih diri 1.4 nombor 2, latih diri 1.5 nombor 1 dan 2 Okey, rajin-rajinlah buat latihan ini supaya kamu memiliki tahap kemahiran matematik yang tinggi ya, demi memastikan kecemerlangan kamu semua dalam mata pelajaran matematik tambahan. Okey, sehingga kita jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.